Yang saya muliakan saudara saya Tuan Haji Man selaku imam dan juga pengurusi saf kepimpinan Masjid Surau kita, seluruh ahli jawatan kuasa, tak lupa kepada muazzin yang mengingatkan masuknya waktu setiap hari, dan seterusnya kepada tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, anak-anak, pemuda-pemuda yang mudah-mudahan menjadi tonggak untuk menegakkan keadilan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bertemu di pagi Ramadan, kuliah subuh kita pada pagi Ramadan. Kalau sebelum ini kita kuliah subuh hari biasa, tapi hari ini kita pada hari Ramadan, hari yang penuh dengan keberkatan, hari yang penuh dengan keampunan. Ada di kalangan kita ibu-ibu, kakak-kakak, begitu juga dengan tuan-tuan, abang-abang sekalian yang datang daripada rumah tadi, setelah mana bersahur, berwuduk daripada rumah, datang menuju ke musalla, datang menuju ke surau masjid untuk salat subuh secara berjamaah. Maka sedar atau tidak, sebenarnya dalam perjalanan tuan-tuan, ibu-ibu, kakak-kakak sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan dosa-dosa kita. Berdasarkan kepada apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berwuduk dengan sempurna, melangkah kaki menuju ke musalla untuk menunaikan salat secara berjamaah, maka setiap langkahnya itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia akan kebajikan, dan Allah gugurkan segala dosa-dosa dia. Jadi nak tunjukkan bahawa kalau kita dengarlah dosa kita jatuh ke debuk-kedebak macam durian tadi, besok penuh lagi, lepas Ramadan penuh lagi. Tapi sayangnya kita tak diberi mendengar, supaya Allah nak melihat sejauh mana keikhlasan hati manusia itu dalam beribadah. Sebab itu juga pada bulan Ramadan, semua orang tahu di akhir-akhir Ramadan ada satu hari yang sangat bermakna dan sangat bernilai. Sehingga kan kalau imam baca dalam tarawih pun, sahabat saya Ayub dia sampai perempuan, di mana kalau kita dengar imam mengingatkan kepada kita, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, hingga akhir ayat. Diberitahu kepada kita bahawa pada bulan Ramadan, pada hari-hari akhir Ramadan, ada satu hari yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, satu malam yang sangat bermakna, iaitu malam ini hebatnya itu kalau mana kita beribadah seperti mana kita beribadah selama 1000 bulan, bersamaan dengan 83-84 tahun. Nak dapat hidup macam tu susah. Zaman sekarang, zaman ayah-ayah kita dulu, ya 100, 120. Zaman sekarang makan cikedi banyak, makan Maggi banyak, cepat mati. Nak dapat 70 pun kadang-kadang boleh capai ke tidak. Tapi kata Allah SWT, siapa yang beribadah pada malam tersebut, ganjaran pahalanya seperti mana dia beribadah selama 1000 bulan ataupun 83 ke 84 tahun. Nak tunjukkan Allah dah beri peringatan, Allah dah buka. Orang katakan istilah kalau peperiksaan ni soalan bocor dah beritahu dah. Hint dia tu dah beritahu. Clue dia dah disampaikan. Tetapi ramai orang bila di penghujung-penghujung Ramadan, waktu itulah Kak Bedahnya sibuk dengan kuih sampring, Kak PA-nya sibuk dengan langsir tak tukar lagi, Abang Dolahnya sibuklah waktu tu nak bakar lemang, ya. Pak Matnya sibuklah waktu tu duk sibuk dengan cucu melayan merayam kabar. Walhal waktu itulah, penghujung-penghujung itulah, ya, Allah berikan satu kelebihan. Tetapi persoalannya, kenapa dan mengapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan tarikh bila akan berlakunya Lailatul Qadar? Sebab Allah nak lihat siapa di kalangan hamba-Nya yang beramal, benar-benar beramal dengan keikhlasan hati. Dia datang bukan nak cari orang katakan habuan, tetapi dia nak cari redha. Kalau kita cari redha Allah, tuan-tuan, setiap malam kita datang menunaikan solat tarawih bersama dengan imam,
sampai kepada penghujung Ramadan, maka pastinya tuan-tuan kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Tapi oleh kerana kita cari-cari malam, dia cari hadis Nabi, cari pendapat ulama. Tok Guru kata malam ganjil, malam genap dah datang, tinggal Pak Imam dengan Tok Bilal. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Habis semua cabut dah. Tinggal Tok Bilal dengan Tok Siap, ya, tinggal dengan Pak Imam. Malam genap. Kenapa tak datang malam tadi? Bukan ada Lailatul Qadar. Ini pun satu penyakit juga. Sebab itu kalau kita tengok sebahagian daripada surau masjid, kadang-kadang dia tampal dekat dinding tu. Fadilat, malam pertama dapat apa, malam kedua dapat apa, malam ketiga dapat apa. Dia datang malam pertama penuh. Sebab apa? Nak baca kat dinding tu. Dia baca-baca situ. Malam ke-11 mendapat bidadari syurga. Dia datang malam ke-11 je. Malam ke-10 tak datang, malam ke-12 pun tak datang. Nang buka tinang kui, buka tikui punya orang. Yang nak bagi tu Allah. Bila sebut bidadari itu satu juga tuan-tuan. Bila Pak Imam baca doa. Pak Imam baca doa lepas tarawih, sebelum kita pergi pada witir. Pak Imam baca doa, saya lihat ramai orang waktu tu lembek dia nak mengaminkan doa tu. Amin. Amin. Pak Imam punyalah baca dengan penuh semangat dia. Amin. Punya lenguh, punya longlai dia. Seolah-olah macam dia pula jadi imam malam tu. Padahal Pak Imam yang dia baca surah, dia lepas amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca Fatihah. Pak Imam baca surah, tapi Pak Imam baca doa tu dengan semangat. Dia nak mengaminkan pun tak semangat. Kenapa? Sebab kita tidak faham apa yang dibacakan oleh Tuan Imam. Yang Tuan Imam baca tu kalau ditranslatekan balik, diterjemahkan balik dalam bahasa Melayu, Pak Imam minta kepada Allah, ya Allah kurniakan kepada kami bidadari. Kita ni nak masuk syurga, nak cari bidadari. Pak Imam minta malam tu, dia amin. Sebab apa? Dia tak faham. Cuba Pak Imam terjemahkan doa tu. Wahai Allah, kurniakan kepada kami janda-janda yang manis. Amin ya Allah. Tu baru janda, ni bidadari. Sebab kita tak faham. Tu contoh. Kakak-kakak di belakang jangan marah sebut bidadari. InsyaAllah dalam syurga kakak-kakak pun akan dilayan. Disebut dalam Al-Quran dilayan oleh pemuda-pemuda yang tidak pernah tua. Ingat tak ada. Tapi selalu disebut bidadari saja. Maksudnya ada. Jangan bimbanglah. Allah kan maha adil. Ya. Malah kalau duduk dalam syurga, kakak-kakak kat belakang, don't worry, be happy. Sebab kakak-kakak yang duduk di belakang akan menjadi ketua bidadari. Ketua bidadari. Bidadari itu cantik. Bila ketua mesti lagi cantik. Ya Ustaz, bini saya sekarang ni macam dengan gundi baja je. Sekarang. Tetapi bila masuk syurga, semua berubah. Tuan Haji Abu tak ada begini. Tuan Haji Abu yang jalan slow tu. Kadang-kadang saya duduk atas kursi ni. Duduk atas kursi tak larat dah. Nak masuk syurga macam mana bidadari kepung dia 40 orang tumbang macam ni. Tapi bila mana masuk syurga, berubah menjadi orang yang bertenaga. Nak tunjukkan bahawa kita ni tuan-tuan, di dunia lain, di akhirat lain. Jadi begitulah dengan isteri kita. Kalau di dunia ni, isteri ada apa, dia tengok orang lain je. Pantang nampak bini orang semua lawa. Bini dia tak lawa. Ini pun satu penyakit juga. Sekarang kita kata tak lawa, tapi bila berada di akhirat besok, bila mana dia masuk syurga Allah, dia menjadi wanita yang mana beriman kepada Allah, wanita solehah, isteri solehah, maka kata baginda Nabi SAW, dia akan menjadi ketua bidadari. Bila ketua bidadari, cantiknya lebih mengatasi bidadari yang ada. Sebab dia ketua. Bidadari itu datang nak urut suami dia, tangan saja. Ketua bagi arahan. Tapi nak sebutkan tuan-tuan, jangan bimbang. Bab itu Allah maha adil, dunia dan akhirat. Kita nak sebutkan bahawa kenapa
Dalam doa tu selalu diminta oleh imam kita long line sebab kita tak faham. Maka sebab tu kita kena ambil sedikit kefahaman, bukan sekadar doa, malah banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca tu. Selalu saya sebutkan ayat yang mudah selalu kita dengar dibaca oleh imam. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun, hingga akhir ayat. Ayat yang surah mula-mula baca tu. Kenapa imam ulang malam ni baca, besok baca lagi, lusa baca lagi? Kenapa? Nak bagi tahu kepada kita. Alhaakumut takasur, kemegahan, kebanggaan akan membawa kebinasaan pada diri kita, dan kebinasaan itu akan dibawa sampai ke lubang kubur. Apa yang kita bangga? Kadang-kadang kita bangga anak kita doktor, anak kita engineer, belajar luar negara, anak aku hebat, anak kau ada apa? Bangga kita dengan orang lain. Anak aku hafiz Quran tau, anak kau ada apa? Memang anak kita bangga lah jadi hafiz Quran, tapi bila mana kita tunjukkan kebanggaan, kemegahan itu kepada orang lain, membawa kebinasaan di atas kebanggaan yang kita ada dalam diri kita. Walaupun anak kita tu hafiz Quran, bukan kita dia banggalah anak dia doktor, ya? Dia ingat anak dia je doktor, dia tak tahu anak aku hafiz Quran. Kalau kita bangga, sama je anak dia doktor, anak kita hafiz Quran pun. Maka sebab tu jangan ada kebanggaan. Kita dah datang tarawih 8 malam, muka si Dolah mana pergi blok A4 ni. Tak contoh kalau ada nama tu dan nombor rumah betul, minta maaf, ni tidak ada kaitan yang hidup atau yang sedang mati, ya. Mana pergi si Dolah ni? Ni dah malam ke-8 ni, muka tak nampak lagi tarawih. Aku tiap-tiap malam tak tinggal. Baru dia tahu besok di akhirat dia tahulah. Kita bangga dengan diri kita yang boleh datang tiap-tiap malam. Hancur amalan kita. Maka sebab itu jangan ada kebanggaan. Sebab itu Pak Imam dia ingatkan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ingatkan. Tapi oleh kerana kita tak faham, tuan-tuan, tak faham, maka sebab itu ambil sedikit kefahaman supaya kita bawa perjalanan hidup kita dengan ibadah yang kita buat itu ibadah yang kita faham, adanya dalil dan adanya nas yang menjadi sandaran kita. Kita berpuasa. Puasa ni boleh dikatakan mana-mana orang bila puasa dia dengar ustaz, dengar penceramah akan baca ayat yang sama je. Tazkirah yang ustaz sehari sebelum ustaz mai pun dia baca ayat tu. Dulunya ustaz pun baca ayat tu juga. Ni lepas ayat besok mai lagi mana-mana ustaz bagi kuliah, bagi tazkirah Ramadan ke apa ke, dia sebut ayat yang sama juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama je dia orang dibaca ayat tu je. Sama, malah pergi dengan tazkirah ayat sama je. Memanglah ayat Quran sama. Zaman Nabi dulu, zaman para sahabat, zaman kita dan zaman akan datang, ayat Qurannya sama, takkan berubah. Yang berubah itu adalah Bible, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab yang asal datang daripada Allah, tapi hari ini yang ada pada tangan-tangan manusia, yang terletak di dalam gereja-gereja, itu adalah kitab yang sudah pun dipindah berdasarkan kepada kepentingan individu. Al-Quran tidak begitu, tetap sama. Sebab tu orang kata copy and paste, tak apa, jangan bimbang tuan-tuan. Dalam bab agama ni copy and paste pun tak apa, asalkan benar. Ni kita ada yang keluar dekat apa WhatsApp group, yang keluar dekat media sosial, tak kira dah, tak selidik dululah ini betul tak betul ni. Janji copy paste, nak tunjukkan aku juga penyumbang. Dia kata menyumbang kepada kemaksiatan, kemungkaran kadang-kadang. Maka sebab itu tengok balik. Dalam bab agama ni kita copy and paste apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis Nabi, yang mana Nabi sampaikan kepada para sahabat, turun kepada ulama, dan itu kita amalkan, tak menjadi masalah. Yang penting sandarannya dirujuk kembali kepada Allah dan Rasul. Di dalam Al-Quran, ayat yang selalu kita baca bila berkaitan dengan Ramadan, iaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam.
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini apa yang disebut oleh Al-Imam Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti sebut apabila ada ayat, ada firman Allah yang mana Allah menjanjikan sesuatu. Dalam ayat puasa ada tak Allah janji? Ya. Kita cari tak janji Allah tu? Kita tak cari yang tu. Kita lupa. Kita ingat biasa saja. Ramai orang puasa sebab apa? Sebab nak cari baju raya baru. Bang, ni hari dah nak masuk 15 bang. Baju raya tak beli lagi. Nanti air raya tak ada baju raya nanti yang. Dia duk kira baju raya. Yang budak pula ayah. Ini dah 8 hari ya. Sehari RM5 dah 40 ringgit duit raya saya. Tak apalah tu standard budak darjah 2. Kita bukan darjah 2. Kita standard yang suami boleh beristeri 2. Saja je lah. Saya pun sebenarnya tak berani isteri saya dekat belakang tu. Ya, takut saya. Tapi itulah. Ya, takut dia dah suruh cari pula seorang. Saya pun nak pening juga. Baik, kembali semula. Itu selingan je tuan. Jangan balik rumah saya. Kuliah apa? Kuliah ustaz tu suruh kahwin 2. Siapa suruh kahwin 2? Ya, jangan. Kalau nak kahwin 4. Al-Quran benarkan 4. Tapi kalau tak mampu, 1 cukup. Ya. Baik. Nak sebutkan dalam Al-Quran ni, sebab tu kadang-kadang kita tak faham. Tapi dalam bab puasa, dalam ayat kutiba alaikumusiyam ini, Allah letakkan sesuatu yang menjadi target untuk diberi, iaitu apa? Taqwa. Taqarrub ila Allah, taqwa. Maka berkata Imam As-Suyuti menyebutkan apabila ada sesuatu yang Allah nak berikan, tetapi di hadapan pemberian itu Allah letakkan akan kalimah la'al, iaitu kalimah semoga. Moga-moga, diharapkan. Bermaksud apa yang Allah nak beri itu Allah takkan beri secara mudah, melainkan kata Imam As-Suyuti mestilah disusuli, diikuti dengan usaha dan ikhtiar. Kita puasa, Allah janji apa? Allah nak bagi takwa. Orang yang bertakwa ni tuan-tuan, insya-Allah syurga. Sebab tu Allah nak beri takwa. Tapi sebelum Allah beri takwa, Allah sebut itu tu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, semoga kamu beroleh takwa. Maksudnya belum tentu semua orang puasa akan dapat takwa. Semua orang puasa belum tentu dapat takwa, melainkan dia berusaha untuk mencari dan mendapatkan takwa tersebut. Ada orang puasa semata-mata kerana adat. Datang bulan Ramadan kena puasa. Kalau tidak malu, nanti nak pergi ambil bubur lambuk, nanti Tok Siap cakap, muka tak malu kau tak puasa datang ambil. Kena puasa juga. Puasa kerana malu je. Sebab nak datang ambil bubur lambuk. Ni rumah sepana punya. Ada orang puasa sebab apa? Nak kuruskan badan. Ini ramai kakak-kakak kita, tapi bukan di sini, di Afrika Selatan. Ya, ramai puasa sebab apa? Nak kuruskan badan. Tak payahlah puasa nak kuruskan badan. Kalau badan tak kurus, rugi aja, penat. Kalau puasa kerana Allah, mencari redha, badan tak kurus pun kita dapat, badan kurus lagi kita mendapat. Maka sebab itu dalam konteks ni, apa pun letak, goal settingnya adalah kita mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak itu. Maka sebab itu kena berusaha. Bagaimana kita nak usaha nak dapatkan takwa? Maka Nabi mengajar para sahabat untuk mendapatkan takwa yang disebutkan dalam Ramadan itu. Maka apa yang Nabi ajar kepada para sahabat, Nabi kata kepada para sahabat supaya memperbanyakkan solat. Banyak solat. Nak banyak solat macam mana? Kita fardu solat 5 aja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Nak dibanyakkan pun 5 ni je, tak boleh lebih. Habis nak banyak macam mana ustaz? Ada yang 5 ni pun, tapi ada kawan-kawan yang tak lengkap. Subuh tak semayang, zuhur tinggal, asar abaikan, maghrib baru semayang. Isyak hanyut balik. 1 hari 1 waktu. Penuhkan 5 waktu itu. Ada yang dapat 3, 2 tertinggal. Ada yang dapat 2, 3 tertinggal. Penuhkan dulu.
Siapa yang sudah menjadi amalannya, alhamdulillah, dia sedar diri dia sebagai hamba, dia beribadah, solat tidak tinggal 5 waktu komplit lengkap. Maka sebab tu saya katakan tuan-tuan, kalau boleh kita ni buat jadual. Buat schedule lah, schedule. Kalau kita masuk, tuan-tuan pun saya ingat pernah masuk pergi ke pasar raya, Emporium, supermarket, mana-mana mall yang besar-besar. Tuan-tuan cuba pergi tandas. Ya, pergi tandas tengok. Ya. Kalau kita pergi tandas, kita masuk tandas, tuan-tuan tengok kat dinding. Dia biasanya ada satu, dia tampal di situ. Dia tampal satu schedule, yang mana schedule tu akan ditik oleh cleaner. Tukang cuci akan masuk, dia cuci toilet ni apa semua, keluar, dia tik. Maksudnya sekian jam aku dah masuk cuci. Jadi kalau dia punya supervisor datang kata tak cuci, saya dah cuci dah cik tengok saya dah stick di situ. Ni yang foto ni, dia orang ni yang baru sampai ni. Jamaah daripada Lembah Subang. Dia orang selalu buat foto kat tandas. Bukan saya dah stick. Tengok. Apa salahnya kalau bab tandas pun orang boleh usahakan begitu? Kenapa dalam bab solat kita tak buat? Kita buat satu schedule tanpa dekat bilik beritahu ke anak. Secara jujur, ayah tak nampak, Allah tengok. Kalau kau tak sembahyang subuh, jangan tanda. Kau sembahyang subuh, tanda subuh hari itu. Besok punya tanda. Zuhur pun sama. Jadi sebulan tu kita kira tengok berapa banyak yang kau sembahyang. Bulan depan kita upgradekan. Kalau bulan ni tak cukup waktunya, bulan depan naikkan sikit lagi. Alhamdulillah, anak ayah ada potensi. Barulah ada di situ peningkatan. Tapi dalam bab ini kadang-kadang kita suka tak buat. Bab lain boleh kita buat. Jadual, ya cuci longkang dan cuci itu, tapi dalam bab solat kadang-kadang kita abaikan. Maka sebab itu dalam Ramadan Nabi sebut perbanyakkan solat. Selain daripada solat fardu, banyak solat-solat yang ada, solat sunat, solat rawatib. Ya, banyak. Tapi paling utama yang kita harus ingat bila datang Ramadan, sudah pastilah solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih ni jangan kita tinggalkan. Panggil anak-anak kita, cucu kita, biar penuh. Surau tuan-tuan ni besar, biar melimpah sampai keluar. Biar mereka datang solat sunat tarawih. Dan solat sunat tarawih, sini berapa ni? Adik, sini berapa? Buat 8. Alhamdulillah. Dia orang kata, ustaz pun sebut 8 ya, Alhamdulillah. Pemalas juga ustaz. Saya sebut Alhamdulillah bila kita buat 8 ni bukan apa tuan-tuan. Sebabnya satu hadis Nabi SAW yang pernah diriwayatkan daripada Abu Dzar Al-Ghafiri. Apa kata dia? Nabi pernah bersabda, Nabi sebut tentang solat tarawih ni. Nabi kata siapa yang datang solat tarawih bersama dengan imam, daripada mula imam mengangkat takbir sehinggalah selesai imam memberi salam dan imam bangun. Bangun di situ adalah bangun setelah mana selesai menunaikan solat sunat witir. Siapa yang boleh ikut bersama dengan imam sehingga imam selesai bagi salam solat witir, imam bangun tu nak balik, bangun nak minum teh dan sebagainya, maka Allah akan catatkan bagi diri dia itu, orang yang ikut di belakang imam tadi, ganjaran pahala seperti mana dia menghidupkan sepanjang malam itu dengan beribadah. Tuan-tuan ingat saya pakai serban, pakai jubah macam ni, tuan-tuan ingat saya larat bangun tahajud. Tuan-tuan ingat saya larat bangun baca Quran 3-4 juzuk. Tuan-tuan ingat saya mampu bangun solat taubat tiap-tiap malam. Tak, kadang-kadang bukan solat taubat, solat yang tak buat. Dia bukan kira ustaz, bukan kira tok lebay, bukan kira tok alim apa tak. Yang bangunkan kita, gerakkan kita untuk buat ibadah ni iman. Iman kita. Jadi bila mana kita tak mampu nak bangun, kita dah niat, masing-masing niat belaka dah. Malam ini aku nak bangun baca Quran 2 juzuk. Nak semayang sunat taubat sikitlah, banyak besar. Tidur malam tak terjaga. Tak terjaga. Sebab yang bangunkan kita bukan jam. Kau letak jam, anak saya tuan-tuan, ya, pasang jam, bingit telinga kita dengar. Kita juga lagi nak panggil bangun. Hei, bangun bersahur. Padahal jam dia duduk kat bilik dia, selang 2 bilik dengan kita.
Kita jaga, dia tak jaga. Saya kata ni kalau zaman orang tua saya dulu, dia bubuh banyak kabat tepi telinga. Tak jaga. Sebab yang bangunkan kita bukan jam, yang bangunkan kita bukan makhluk, tetapi yang membangunkan kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam tu kita niat nak bangun baca Quran, nak sembahyang sunat, hajat, sembahyang sunat yang lain. Tiba-tiba tidur malam tu tak terjaga dengan izin Allah, tak terjaga kita. Tetapi tuan-tuan, beruntungnya kerana kita sudah mendapat ganjaran pahala menghidupkan malam seperti mana telah membaca Quran, seperti mana sembahyang-sembahyang sunat yang telah kita lakukan, kerana pada malam tadi kita solat sunat tarawih di belakang imam sehingga selesainya witir bersama dengan imam. Jadi kalau buat 20 bukan tak bagus, tapi ramai tradisi tempat saya lah, dekat sana, dekat belah US sana, ya. Bukan United States, Ulu Selangor. Kalau dekat Ulu Selangor, tuan-tuan, masjid saya buat 20. Buat 20, Pak Imam bangun dia takbir Allahu Akbar, rakaat ke-9 nak ke-10. Makmum pun bangun juga, bangun cari kasut balik. Surau kita buat 8. Pak Imam pun selesai dah baca doa, bangun, ya. Dah bila dah ada awtiru wa majidu wa azimu syahrakum syahra siyamih, dah tu bila dah apa ni dah bangunlah tu imam. Makmum pun bangun balik juga. Padahal buat 8, dah tahu dah buat 8. Dia memang dia niat daripada rumah, kerana 8 aku pun datang juga. Walau tambah 1 aku cabut tak tunggu dah. Dia niat awal dah sembahyang 8. Sembahyanglah 3 rakaat lagi witir bersama dengan imam, kerana kita akan mendapat ganjaran yang sangat besar. Yang ni kadang-kadang kita tak faham. Hadis Nabi ada. Maka sebab tu kita buat, biarlah kita ni orang katakan beramal itu ada sadaran dia, supaya dalam amalan kita itu orang katakan kita dapat rasa kekhusyukan dan kita buat itu ada matlamat. Itu saya katakan tadi, kalau yang disebut oleh Al-Imam As-Sayuti, Imam Sayuti kata apabila nak dapat takwa yang dijanjikan Allah, bila ada kalimah di hadapannya la'an, itu bermaksud kena berusaha. Jadi kita kena usaha. Bila nak puasa ni bukan sekadar mengosongkan perut, tetapi kita juga kena memenuhkan jiwa. Perut dikosongkan, jiwa dipenuhkan. Kerana apa? Kerana di jiwa itulah akan keluarnya perkara-perkara sama ada kebaikan atau keburukan. Iblis dah dirantai, diikat, tapi kenapa manusia masih lagi buat mungkar, buat jahat? Sebab jiwanya masih lagi ada sifat-sifat mazmumah. Sebab itu kita katakan bahawa dalam Ramadan perut dikosongkan, tetapi jiwa mesti dipenuhkan. Perut dikosongkan dan bila sampai waktu maghrib, perut nak dipenuhkan kembali. Makanan bagi perut, air cincau, teh tarik, kari pap, yong tofu, segala-gala. Roti yang dibuat $4 tapi dapat nama John. Itulah makanan yang akan kita penuhkan perut kita. Sebab makanan itu adalah makanan untuk fizikal. Tetapi makanan untuk jiwa kita, rohani kita adalah makanan spiritual ini, makanannya adalah ilmu, makanannya Al-Quran. Itu sebabnya baginda Nabi SAW menyatakan di sana bahawa Iqra'ul Quran. Nabi kata baca Quran. Sebab siapa yang membaca Al-Quran, Al-Quran itu akan datang pada yaumul qiyamah syafa'atu sahabat. Dia akan datang pada hari kiamat memberikan pertolongan kepada sahabat. Siapa sahabat dia? Orang yang baca dia, itulah sahabat. Bila kita mati, tuan-tuan, kita himpun duit banyak mana pun. Bila kita mati, duit sudah bertukar menjadi milik orang lain, difarahkan kepada anak-anak. Harta yang kita simpan ditukar nama kepada nama orang lain. Tetapi harta ibadah yang kita buat, pahala yang kita kumpul sewaktu hidup, kita mati, pahala tadi tidak ditukar nama kepada anak-anak. Itu kelebihannya. Kalau kita baca sedikit kisah yang pernah tentang Ibrahim Idham. Ibrahim Idham ni saya ingat tuan-tuan pun kenal, ya. Ibrahim Idham dia pernah menyebutkan ada 10 perkara yang menghalang doa. Kita berdoa, kenapa Allah tak perkenankan doa pun? Doa dia Allah perkenankan.
Cepat ibu dapat. Aku ni berdoa tak dapat-dapat. Kata Ibrahim Idham, kena tengok balik 10 pegawai. Itu Ibrahim Idham. Tapi bukan cerita 10 tu, itu tajuk lain. Nah, itu tajuk lain. Ibrahim Idham ni, dia ni dulu raja. Baring di atas singgasana dia tu. Dia dengar ada bunyi ke atas. Tapi dia sebut dalam kitab tu, dia sebut, dia kata berbunyi di atas awan biliknya. Maksudnya kalau kita hari ni bunyi di atas shilling lah. Bunyi atas shilling. Dengar bunyi bising atas shilling. Dia pun pelik. Lalu dia menjerit. Oi, siapa kat atas tu? Ibrahim Idham kata, raja. Siapa kat atas tu? Tiba-tiba suara tu dia kata, aku sahabat kau. Aku tengah cari unta aku. Ibrahim Idham kata, gila kau cari unta atas shilling. Mana ada atas tu? Habis kata dengan dia, adakah engkau nak cari kemuliaan Allah dengan kau berbaring saja? Terkejut dia bila orang tu cakap ni. Tiba-tiba hilang begitu saja. Besok pagi dia termenung, dia fikir apa yang berlaku semalam. Dalam termenung-termenung tu dia masuk dewan. Kalau kita hari ni, kalau ada dia panggil dewan apa ni lah, dewan nak dengar maklumat apa semua. Dia pun duduk di atas singgasana, dia tunggu menteri-menteri duduk nak melaporkan sesuatu pada dia apa yang berlaku. Tiba-tiba masuk seorang orang tua yang pakaian yang memang compang-camping, nampak buruk betul. Yang peliknya tak ada seorang pengawal yang boleh tahan dia sehingga dia terlepas masuk dari istana. Dia masuk-masuk main duduk sama dengan Pak Menteri. Dia kata, "Weh orang tua, engkau masuk main buat apa?" Dia kata, "Nanti lah dulu, aku baru sampai kau dah tanya dah." Aku baru sampai kau dah tanya dia. Kata, "Nanti lah dulu, bagi aku berehat dulu." Akhirnya Ibrahim Adham tanya dia. Ibrahim Adham tanya dia, "Kau sebenarnya kau datang ni nak apa?" Dia kata, "Sebelum tu aku pula nak tanya kau. Tadi kau dah tanya sampai aku tak ada nak berhenti penat. Sekarang aku tanya kau dulu. Engkau suruh aku keluar tadi. Kau kata ni kawasan istana engkau lah, semua tak layak dah duduk sini apa semua. Istana ni betul engkau punya?" Dia kata, "Iyalah aku punya." "Sebelum kau punya, dulu siapa punya?" Ibrahim Adham kata, "Dulu bapa aku punya." "Sebelum bapa engkau tu siapa punya?" "Atuk aku punya." "Sebelum atuk kau siapa?" "Sebelum atuk aku, nyanyi-nyanyi apa benda lah di belakang-belakang tu. Aku yang punya." Oh, kata orang tua aku, kalau macam tu menunjukkan kata istana ni pun bukan kau punya lah, tak kekal. Besok akan dapat kawan lain pula. Jadi jangan nak mengaku. Tiba-tiba dalam sekali mata hilang dia orang tu. Dia pun terfikir betul juga. Daripada saat itulah dia mula keluar mengembara. Dia beritahu kat panglima dia apa semua, sediakan kuda, aku nak keluar memburu. Aku tak tahan lah. Bila dia keluar tu lah, dia pakai dengan pakaian raja dia keluar dan akhirnya dia pergi. Dalam pemburuan itu dia jumpa seorang yang sedang mengembala kambing. Dia beritahu kat pengembala kambing tu, "Nak tak kita tukar pakaian? Kau ambil baju aku, kau bagi baju kau kat aku." Siapa yang tak nak baju raja dengan permata semua? Akhirnya tukar. Dan saat itulah Ibrahim Adham ini tukar diri dia sendiri menjadi seorang yang begitu sufi dalam amalan-amalan begitu tawaduk kepada Allah SWT. Sebab dia sedar bahawasanya apa yang Allah beri ini kadang-kadang sementara sahaja. Maka sebab itu kita juga kena faham yang ada pada kita ni sementara. Saya dah nampak dah tuan-tuan, 20 hari bulan ke atas ni, insya-Allah nak kaya lah sikit saya. 10K dapat. Tuan-tuan tak tahu lah mohon ke tidak. Itu kita nampak saja, belum tentu lagi dapat. Elok sampai 19 hari bulan mati saya. Dapat ke isteri saya, janda kaya dia. Dia ingat dapatlah kat isteri. Rupanya isteri pun tak sempat juga. Anak-anak faraid habis. Benda yang depan mata kita tuan-tuan pun belum tentu. Ini kan pula benda yang belum tentu. Yang tentunya apa? Yang tentunya adalah jaminan daripada Allah dan Rasul. Bila Allah janjikan, maka kita akan dapat. Maka sebab itu nak kita dapatkan Ramadan ini betul-betul kita dapatkan la'allakum tattaqun, takwa yang sebenar. Sebab kalau kita tidak faham, akhirnya kita salahkan Allah Ta'ala. Kita kata apa? Puasa tiap-tiap tahun dah Ustaz. Allah janji nak bagi takwa, tapi suami saya puasa tak tinggal. KTM pun beli juga, kuda Toto Magnum tak tinggal juga. Mana takwanya?
Sebab belum dapat takwa. Allah janji tapi dia belum dapat, sebab ciri-ciri nak mendapatkan tu dia tak berusaha untuk perolehi. Sama dengan solat, yang mana kita lihat janji Allah dalam solat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Siapa yang mendirikan solat boleh mencegah dia daripada fahsya dan munkar. Benda-benda keji dan munkar boleh cegah daripada diri dia. Tetapi ramai lagi orang solat masih lagi buat benda munkar, sebab kualiti solatnya itu tidak mencapai tahap yang dikehendaki. Kalau hari ni dia kata tak ada cop sirip, sebab tu sampai hari ni pakai mask pun kena cop sirip. Kesian betul lah ya. Saya kalau jumpa dengan menteri tu, saya nak cakap juga, Tuan Menteri, saya orang miskin, takkan nak pakai mask pun nak kena ada cop sirip. Tapi kalau nak cop sirip, biar alang-alang semua sekali Tuan Menteri. Agak-agak isteri Tuan Menteri ada cop sirip atau tidak? Agak-agak lah, janganlah sampai susahkan sangat kita masyarakat. Dah lah harga ayam datang RM8.90, kena jual harga RM8.90. Sebenarnya ayam ni kes baru. Baru ni sebelum tu saya dah tanya dah, ada kedai yang meniaga kat rumah saya. Minyak korang dia berapa? RM2.50 Ustaz. Dia kata, saya bersumpah memang datang harga RM2.50, kami kena jual harga RM2.50. Tak boleh jual naik. Kalau naik, kami akan diambil tindakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Kalau turun harga kami rugi. Dan kami juga boleh dicas sebagai main harga. Jadi kena jual macam tu je, RM2.50, RM2.50. Jadi kedai kau ni cuma sekadar tempat parking barang, lebih kurang begitu lah Ustaz. Ni kadang-kadang kita ni agak-agak lah, kita bukan kita nak menjebelahi peniaga sebab kita yang pembeli, tapi dalam urusan-urus niaga ada untung rugi, kena bagi hak masing-masing. Baik, kembali semula dalam bab Ramadan ni, kita nak asaskan di sini bahawa jadi dalam Ramadan ini yang mana kita sebut dah tadi, dalam Ramadan ini satu bulan yang Allah sebut nama dia dalam Al-Quran. Kita kena faham di situ. Kita seronok dengan bulan Syawal, tak disebut. Kita seronok dengan bulan-bulan ni, nama Ramadan disebut secara khusus. Syahrul Ramadan ada di sana. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan Allah turun Al-Quran. Jadi sebab tu bila dalam bulan Ramadan Al-Quran diturunkan, maka bila datang Ramadan orang semangat baca Quran. Tapi jangan semangat bulan Ramadan, bawalah semangat itu pada 11 bulan yang lain. Ini khatam Quran Ramadan khatam Quran. Padahal baca bulan lain tak baca langsung. Ramadan baru nak khatam. Waktu dia punya kerja lah, ya. Satu hari baca 2 juzuk, 3 juzuk. Bila nak cepat ni malah kelang kabut, macam baca Yasin malam nisfu Syaban. Mana ada hadis kata baca Yasin kena 3 kali? Kalau nak bacalah 10 kali. Kalau larat. Kalau tak larat, baca sekali. Tak larat juga, tak payah baca, tak apa. Bukan ada hadis suruh baca. Nak baca bila? Baca tiap-tiap malam lagi bagus. Jangan tunggu malam nisfu Syaban je. Tapi tak, malam nisfu Syaban dia beritahu Pak Imam 3 kali tu kena baca. Ya? Pak Imam tak cukup sekali. Tak boleh, kita daripada dulu apa sejak Pak Imam main ni buat macam-macam. 3 kali Pak Imam. Pak Imam pun, ya Sayyidul Quran yang hakim inna kalamin. Jadi macam semayang tarawih di Indonesia. Apa yang dibaca aku tak tahu, puan-puan bangun. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ya? Biar kita baca secara tartil, secara baik. Jadi kalau boleh khatam. Kalau tak boleh khatam dalam Ramadan, khatamlah pada bulan Syawal. Tak boleh Syawal, sambung pada bulan yang lain. Yang penting kita baca. Sebab Nabi dah sebut tadi, qiraatul Quran. Siapa yang membaca Quran akan datang untuk syafaatkan dia. Jadi bacalah Al-Quran. Pada bulan Ramadan kita disebut tadi ada Lailatul Qadar, iaitu Lailatul Qadar. Jadi lakukanlah tindakan sebaik mungkin. Tuan-tuan, semua orang nak berseronok berhari raya. Apa salahnya baju raya siapkan awal-awal? Kuih raya siapkan awal. Belum Ramadan Ustaz, kuih raya saya dah bersusun. Amboi kau cepatnya. Sebab saya nak jadikan Ramadan nanti bulan ibadah je. Tak nak sibuk-sibuk lagi dah. Siapa nak tempah kuih kat saya awal. Sama ada tepung tanam ke, pulut serimuka ke.
Sebab sini terkenal dengan mulut sekali muka. Nak sebutkan bahawa dia buat persiapan awal. Lemang-lemang, buluh lemang, cari siap-siap. Jangan 10 malam terakhir itu kita sibukkan diri dengan urusan-urusan sehingga kita lalai dalam melakukan ibadah kepada Allah. Dan endingnya iaitu kita akan menyambut hari raya. Jadi tuan-tuan, Ramadan kalau kita baca di dalam kitab-kitab banyak disebutkan dia sebagai satu madrasah, tempat latihan, tempat membersih. Bersih apa? Bersih jiwa. Kita dah sebut tadi, jiwa kita mesti dipenuhi, mesti dibersihkan daripada kekotoran. Jadi Ramadan ini bulan untuk membersihkan. Kalau kita buat satu perbandingan, Ramadan lebih kurang, kalau kita boleh bayangkan, dia macam mesin basuh. Mesin basuh. Mesin basuh baju, dia mencuci baju. Tetapi mesin Ramadan adalah untuk mencuci jiwa manusia supaya menjadi hamba yang taat kepada Allah. Sepanjang Ramadan, dia dah bersihkan diri dia. Bagi bersih sungguh daripada awal Ramadan. TikTok pun tak tengok dah lah ni. Facebook tak buka dah. TV tutup langsung. Tak mau tengok. Sebab apa? Nak jaga mata dia. Nak jaga mulut dia. Alhamdulillah. Walaupun tak sepatutnya sampai peringkat macam tu. Tapi tak apalah. Itu cara dia. Jadi bila dia dah bersih dah diri dia selama sebulan. Jangan pula bila dengar saja takbir hari raya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waktu tu Yahoo. PA, keluarkan baju kau PA. Yang kau beli hari nak raya, ayah nak tengok. PA pun keluar, pakai dia PA, ayah nak tengok. PA pun pakai, jalan catwalk. Lembai depan ayah pun tengok. Bagus PA ya. Tapi yang ni dia punya tu kenapa? Yang bila dia buka betis tu, nampak sikit sangat. Selalunya dia buka atas lagi. Bapak pula suruh buka silap lebih lagi. Teruk punya anak. Teruk punya bapak. Okay. Patutnya tadi kau dah bersih dah 1 bulan, besok kena buat dosa. Bulan Ramadan penuh kita datang sembahyang subuh berjamaah. Masuk 1 Syawal, tok azan tok Bilal azan, tok imam dengan tok Bilal je lah. Yang lain tak datang. Subuh pun tak sembahyang. Tapi masuk saja pukul 7.30, kelam kabut penuh berderet, bawa sejadah main. Nak bukit tempat sembahyang sunat hari raya. Yang semayang fardu tadi dia tinggal, yang sunat dia kejar. Nang buka tinang kui, buka tikui. Ya, sebab itu dalam ni kita kena faham tuan-tuan konsep. Iaitu kita kena mendahulukan yang wajib, baru diikuti dengan yang sunat. Yang sunat untuk menampung, menampal kebocoran, kekurangan yang ada pada benda yang wajib. Solat-solat sunat rawatib, solat-solat sunat yang ada untuk menampung kekurangan yang mana ada pada solat fardu. Tapi jangan kita kejar solat sunat sehingga fardu kita abaikan. Wallahu a'lam, mudah-mudahan hadiahnya memberi manfaat sedikit buat saya, kepada tuan-tuan dalam memperkasakan, memperkemaskan diri kita dalam menghadapi Ramadan yang Allah kurniakan berbagai limpahan. Dengan kalau kita bersedekah sebagainya, sangat lumayan ganjaran yang Allah sediakan. Maka sebab itu laksanakanlah ibadah-ibadah yang kita mampu dalam mencari redha Allah, bukan mencari pandangan manusia. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, fahamkan kami ya Allah dengan agamamu, permudahkan bagi diri kami dalam melaksanakan segala tuntutan agamamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya Ramadan adalah bulan keampunan. Kami pun kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, tidak kira dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang kami sedar ataupun yang tidak kami sedar. Ya Allah, sesungguhnya kami cukup yakin benar yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dapat mengakhirkan hayatnya dengan kalimah la ilaha illallah, dakhala jannah, digunakan syurga olehmu. Maka kami merayu juga kepadamu ya Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan, bulan yang dirahmatimu ya Allah,
jadikanlah diri kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, seluruh jamaah yang hadir pada pagi ini, sertakan bersama dengan ahli keluarga mereka masing-masing, seluruh umat Islam yang berada di sekitar lembah Subang ini, seluruh umat Islam yang berada di serata dunia. Jadikan kami dan juga mereka di kalangan hamba-Mu yang dikurniakan kelancaran lidah dan bibir, agar kami dapat melafazkan kalimat syahadah ketika mana hembusan nafas kami yang terakhir, wahai Allah, lalu Kau redha dan Kau kurniakan kepada kami nikmat syurga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin.